Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bangun pagi tadi. Hari ini 24 Safar. Tergerak di hati saya untuk membuat video ini untuk kita kongsikan bersama-sama satu peringatan pada diri saya sendiri terlebih dahulu dan juga pada semua. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan thank you YouTube. Thank you semua subscribers dan juga viewers video ini dan video-video yang lepas. Jadi saya sambung apa yang saya nak sebutkan ini, bahawa saya bangun pagi tadi terdorong saya untuk membuat video ini. Tujuan video ini adalah untuk kita kongsikan bersama-sama, terutama kepada pihak-pihak kontraktor pelepasan sampah, sama ada sampah-sampah domestik ataupun buangan-buangan sisa industri di seluruh negara. Kalau you yang mendapat video ini mengenali sesiapa sahaja yang berada dalam industri pengangkutan sampah atau bekerja dengan syarikat-syarikat pelepasan sampah sarap domestik dan juga sisa-sisa buangan industri, khasnya bahan-bahan buangan terjadual industri, iaitu kontraktor-kontraktor yang berlesen, yang dikurniakan lesen oleh Jabatan Dalam Sekitar. Sekiranya you kenal personel, driver, lori dan juga pembantu pengangkutan tersebut, saya harap tidak teragak-agak untuk memberikan video ini supaya mereka melihat dan mendengar serta memahami apa yang saya nak sebutkan ini. Tidak berniat saya nak buat video ini sebelum ini, tetapi disebabkan kes Ulu Cepuk ini, seolah-olah kita tidak mendapat pengajaran daripada kes-kes yang sebelum ini. Kes-kes khasnya, kes-kes pencemaran sungai di Selangor, kes yang besar seperti Sungai Kim, sehingga yang terkesan itu sehingga hari ini masih lagi menunjukkan simptom-simptom terkesan apabila saya berbual dengan ibu bapa mereka. Dan juga kes-kes pelepasan sisa industri yang bersepah-sepah ini dengan kaedah yang tidak bertanggungjawab ini bukanlah baru. Sejak dari masa mula saya berkhidmat dahulu, sebelum saya resign, tahun 80-an dah banyak kes-kes ini, dan kami menyangka dengan adanya Schedule Rates Regulation tahun 1989 itu dapat membasmikan. Ia berkurangan sehinggalah ada undang-undang yang baru ini 2005 nampak berkurangan, tetapi off late ini dalam masa 5 tahun kebelakangan ini saya merasa pelik kenapa pembuangan sisa industri ini masih wujud. Dan yang baru ini di Ulu Cepuk ini, kita tidak tahu berapa lama dah bahan buangan tersebut telah berada di situ. Ini mungkin dumping yang lepas-lepas, kita tidak tahu berapa lama sebelum itu. Saya harap mereka dapat mengadakan satu kajian yang terperinci. Mungkin perlu juga bukan setakat surface soil itu sahaja, tetapi juga menyelidik lebih dalam lagi sehinggalah mereka menemui aquifer ataupun air bawah tanah, struktur batu bawah tanah, dan di bawah struktur batu bedrock itu mungkin terdapat deep aquifer, ya, ataupun air bawah tanah yang dalam. Perlu diambil sampel dan melihat, kerana satu saja,
saya nak sebut. Bahan buangan ini mungkin mengandungi elemen. Semua bahan buangan dari dapur kita juga mengandungi elemen-elemen. Dan elemen-elemen ini apabila berada dalam tanah, kita benamkan macam ni, dia bukan stay setempat. Dia tidak akan berada di situ forever. Masalahnya, elemen-elemen ini ataupun dalam environmental sciences disebut dalam pelajaran pollutant dynamics, ia campuran juga sedikit mechanical engineering, kita kena belajar sedikit fluid dynamics. Ianya boleh bergerak mengikut cuaca seperti hujan yang lebat atau aliran air dalam tanah. Disebabkan saturated, tepu dengan air, ia akan bergerak ikut gravity dan ikut alunan struktur batu bawah tanah. Kita akan, saya haraplah video ini dapat dikongsikan dengan kontraktor Waste U, dan mungkin itu tayangkan video ini dan mungkin adakan ujian ataupun awareness talk you sendiri di samping video ini bagi menambahkan kefahaman dan tailor, menyesuaikan dengan jenis industri kilang you. Ini just additional lah. Baik, sebelum saya teruskan, saya ingin mengingati semua sekiranya berada dalam masjid pada hari Jumaat untuk menghadiri solat Jumaat dan imam sedang membaca khutbah atau sedang berada dalam majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah, ada ulama, ustaz, guru-guru yang menyampaikan agama daripada kitab-kitab mutabar, tolong jangan tengok video ini. Saya minta tolong, terima kasih. Nah, saya nak tunjuk satu perkara. Saya bukan pandai, saya belajar daripada guru saya, expert dan rakan-rakan taulan saya yang sama-sama consultant, sama-sama auditor, kita banyak share. Ini saya nak tunjuk satu cross section, kita potong tanah seolah-olah hanya kita lihat tanah daripada satu sudut yang kita biasanya tidak melihat. Ini adalah hasil daripada kata orang itu study, kajian. Dia membuat banyak grid sampling untuk melihat soil profile, dia panggil. Baik, saya tak payahlah sebut nama-nama saintifik tu pasal kita nakkan kefahaman. Baik, jarak di antara sini ya dan sini sehinggalah ke hujung itu mungkin boleh menjangkau purata ya, di antara 5 sehingga 20 km. Ini di Malaysia lah ya, menurut land surveyor. Alunan-alunan bukit ini, di antara satu bukit dengan satu bukit ada yang rapat 5 km, 3 km pun ada yang jauh sehingga 20 km tanah itu landai, baru jumpa bukit satu lagi seperti Klang Valley lah, kita tengok KL. Baik, yang penting apa ni? Bila kita potong sebidang tanah itu, permukaan bumi itu, kita akan lihat bahawa terdapat ini struktur batu ini. Nampak? Daripada sini sampai hujung sini. Jadi apa berlaku? Apabila struktur batu itu naik, ia membentuk bukit. Ini dipanggil disebabkan compression dalam teori geologi. Geologis lebih faham kali ini. Kalau you kenal, tanyalah mereka. Pembentukan bumi ini ada yang disebabkan compression, ada yang disebabkan rekahan. Ya. Ada yang sebab dihimpit, bumi dihimpit, menjadilah gunung ganang, batu-batu itu membentuk gunung ganang, dan apabila ditarik, maka berlakulah rekahan dan membentuk, mungkin sungai-sungai juga membentuk dataran-dataran rendah, gaung-gaung dan sebagainya. Baik, yang penting apa? Kita buang sampah dekat sini. Contoh. Kita buang sampah kita kenal kan? Macam-macam ada sampah itu. Sampah domestik kalau kita lihat pun dah cukup mengerikan.
kandungan sampah domestik dengan handphone rosaknya, dengan bateri rechargeable yang dah rosak, dah berkarat, dengan bateri alkaline lain yang berkarat, semua ni household dia tak hantar e-waste. Dan juga lain-lain daripada bahan-bahan kimia household yang digunakan domestik hantar ke tapak-tapak pelepasan sampah. Kalau kita lihat elemen-elemen toksik, kita nak ambil perkara yang toksik ataupun elemen-elemen lain yang lazimnya akan membentuk elemen-elemen yang asing kepada bumi. Bumi tidak kenal, bumi hanya akan bertindak balas. Dan tindak balas bumi kepada bahan-bahan ini adalah pencemaran. Itu dipanggil environmental impact. Ya. Dan apabila berlaku, you tengok, dengan hujan dan sebagainya akan melalui aliran-aliran ini dan sehingga ia boleh sampai ke satu kawasan yang kita panggil air bawah tanah. Ada setengah-setengah tempat di negara kita ni kita mengambil air bawah tanah untuk minuman. Contohnya mineral water. Dan mineral water, kalau kita tengok botol-botol mineral water, dia hanya sebut kandungan kalsium, sodium, magnesium. Tapi ada tak disebut pada botol-botol mineral water itu bahawa air ini tidak mengandungi mercury, insyaAllah, alhamdulillah, cadmium, chromium, arsenik. Ada tak sebut? Kita assume tak ada. Kita hanya assume tak ada, tapi tidak disebut. Guaranteed, air mineral ini guarantee, dijamin tidak mengandungi chromium, hexavalent, cadmium, copper, chromium, nickel, beryllium, tellurium, ada tak sebut? Nickel dan sebagainya. Cuma mineral water yang kita lihat, ia mengandungi bahan-bahan mineral cukup untuk diklasifikasikan sebagai mineral water yang sah untuk dijual, yang dikatakan selamat. Tapi apa yang dia tidak sebut, tidak ada mengatakan garanti tiada mengandungi bahan-bahan toksik. Senang. Cuba fikirkan. Saya minta maaf kalau ada yang offended dengan apa saya sebut ni. We're talking about life. Ya. Environmental ni life. Dan ini semua bahan-bahan pencemaran semua bergerak. Tengok septic tank bocor, pergi ke mana? Ya. Ini lagi. Petrol station, ada rekahan, ada kerosakan pada tangki-tangki minyak, pergi ke mana? Semuanya bawah tanah ni. Ya. Dan daripada kilang, sisa-sisa kilang yang melempah-lempah, yang dalam storage dan sebagainya, semua bila hari hujan, ia akan. Ini semua adalah punca-punca. Dan di kawasan pertanian nampak hijau tapi ada pembajaan mungkin daripada udara, pembajaan direct pada pokok. Baja-baja excess ini, excess nutrients ataupun excess fertilizer, lebihan-lebihan fertilizer mengandungi apa? Bahan-bahan nitrate, fosfat. Dan apabila terlalu banyak, ia menimbulkan masalah kepada alam sekitar. Alright? Dan ini, kita pun ambillah, ada pula lori-lori yang membuang sisa-sisa septic tank misal kata, mungkin injection dekat sini. Ada pula satu lagi buat air, buat ni perigi. Nampak? Ini perigi ni. Buat perigi untuk mengambil air bawah tanah, sedangkan ia mengandungi ini saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang mendengar ini, yang saya kasihi, yang saya hormati, tolonglah ambil iktibar. Tolonglah ambil iktibar. Berwaspadalah dengan kes-kes pembuangan. Berwaspadalah dengan sampah-sampah yang kita bawa itu. Sebab itu saya selalu menyarankan bahawa municipal landfill ni dah tak boleh ada lagi. Sepatutnya di tapak-tapak pelepasan sampah majlis kita wujudkan incinerator. Incinerator itu kita bakar, menjana haba kita panaskan boiler keluarkan steam keluarkan pusing turbine menjana electrical energy. Tak payahlah surface impoundment ataupun sanitary landfill. Dah tak
saya tak nampak ianya boleh dikawal dalam long term. Kerana apa? Kerana pollutant dynamic, kerana bergeraknya bahan-bahan pencemar. So, saya bukan nak mengatakan di sini bahawa kontraktor yang menguruskan pelupusan sampah adalah mereka yang bersalah. Tidak. Pengguna macam saya juga berkongsi kalau salahlah kontraktor, salah pengguna pengeluar macam saya. Kerana tidak berhati-hati. Tapi kita perlukan infrastruktur yang lebih logical, yang lebih environmental. Yang macam saya sebut itu. Landfill tidak perlu ada lagi. Tidak perlu. Kita dah tahu berapa ni. Kita dengan keadaan masih lagi membeli coal daripada luar untuk kita jana electrical energy, sedangkan kita ada cukup waste untuk kita buat electrical energy dan lain-lain. Semua dia daripada waste. Dah sampai masa. Okey, itu saya harap. Minta maaf lah orang tua ni bila dia tahu perkara ni dan dia tak bercakap sampai terbawa tidur. Maka saya buat video ini supaya lepas apa yang ada dekat dada saya ni, lepas ya. Saya minta maaf lah kalau saya terkasar. Baik, ini sedikitlah yang saya boleh kongsikan dengan kaedah faham. Ini kita buat betul. Ia melibatkan tumpahan minyak saja. Yang kami gunakan dalam eksperimen ini adalah 200 liter, 1 tong drum sahaja minyak diesel. Minyak diesel terpakai yang dah kotor, kita tapi bukan gambar ni lain, ini gambar contoh spillage. Tapi tong drum tu macam ni lah rupanya. Di mana kita buat, kita tak boleh sebut. Okay. Dan inilah tumpahannya atas tanah. Saya nak tunjukkan daripada bore sampling yang kita buat. Kita menggunakan grid sampling. Kalau environmental science graduate, you tahu kalau saya sebut grid sampling tu apa. You tahu kalau kita sebut site assessment itu apa. Okey, saya tak nak guna perkataan itu kerana tujuan video ini adalah untuk awam, bukan untuk academician atau students atau environmental practitioner yang ilmu dia dah cukup, dah tinggi, dah faham. Saya gunakan perkataan yang sesuai untuk orang-orang awam macam saya. Apa kita buat? Kita tumpahkan di sini. Apa dia? Minyak diesel. 1 drum saja. Daripada bore sampling kita buat, ni setiap satu ni semua kita ada bore sampling sampailah ke bawah. Ada yang 2, dalam kes ini kita boleh sampai water table yang atas ni hanya pada depth 2 meter hingga 2 meter setengah. Dan kita tambah lagi beberapa meter hingga 5 meter untuk sampai kemari. Setiap bore yang kita buat melalui bedrock, tembus bedrock, bawah lagi kita pergi, dan ada yang bedrock tu tinggi ya. Dan apa kita nak tunjuk daripada bore sampling itu, kita trace sejauh mana apabila minyak itu tumpah, apa yang berlaku. Ini dipanggil Verdozza zone. Forget it, ini environmental science tahu. Ini berlaku satu perkara yang dalam istilah kami infiltration. Maksudnya apa dalam bahasa Melayu? Meresap. Senang. Minyak ini meresap di celah-celah rongga-rongga permukaan tanah. Di bawah tanah itu ada kelembapan, ada moisture, ada rongga-rongga, dan ia bercampur dengan air. Bukan dia bercampur dalam air dalam bentuk air dengan minyak. Bercampur, tidak. Ia berada dalam zon berair. Dan minyak mengalir. Air ini meresap, ada yang air ini tengok pressure tanah ketika itu, maka minyak ini dia akan turun. Ni ada teori macam-macam, menulis principle percolation rate, infiltration rate, permeability, semua teori ada dalam ni. Okay, kita tak sebut yang tu. Baik, dia akan meresap ke bawah tanah dan dia akan bertukar sifat. Ada yang menjadi lebih berat, lebih tumpat, lebih dense, bahasa Melayu apa?
lebih berat, ya, dan ia akan turun ke bawah sehinggalah ia mencecah satu kawasan tanah yang mana ianya sangat tepu dengan air. Itu dipanggil water table. Kita korek perigi sampai satu tahap lubang kita korek tu, kita rasa kita nampak tanah itu basah, dan kita korek lagi, air seolah-olah timbul dekat situ. Itu dipanggil water table. Jadi bahan pencemar ini daripada minyak ini tadi, minyak you tahulah, diesel mengandungi macam-macam benda. Dan ia bertukar sifat dan memasuki water table, lalu ia mengalir melalui water table ni pun ada yang turun ke bawah dan dia menjadi lebih pekat, ada yang menjadi low density non-aqueous phase, ada yang jadi high density aqueous phase, ada yang jadi low density aqueous phase. Ini environmental sciences you dah belajar. Tapi saya bukan nak tunjuk itu. Saya nak tunjukkan ia boleh bergerak. Habis cerita. Okay? Ia boleh bergerak. Bila dia bergerak, bergantung kepada faktor-faktor tanah. Berapa poros tanah itu? Tanah pasir ke, tanah lumpur ke, tanah gravel ke, tanah granite ke, bergantung pada struktur tanah, struktur batu. Yang kita nak tahu, dia bergerak tak? Jawapan dia yes. Daripada diesel ini, dia boleh bergerak daripada sini ke sini. Daripada eksperimen kita ini lebih kurang hanya 5 km. Daripada point ini sehingga sini adalah lebih kurang 5 km. Saya tak boleh sebut kat mana, pasal ini research. 5 km. Sampailah. Dia lebih kurang sini. Ni 5 km. Di sini dia dah membentuk satu dipanggil neutralized zone. Ia bertukar sifat. Ia menjadi jisim-jisim yang lebih halus sebab terdapat banyak perkara yang berlaku. Physical proses berlaku, chemical proses berlaku, biological proses berlaku. Ia seperti seolah-olah satu alam ini, tanah ini menghadam. Bahan-bahan itu, ia menjadi bahan-bahan yang lebih halus, lebih kecil, tapi masih lagi hidrokarbon. Dan kita boleh trace sampai ke situ. Ini semua bore ni, daripada atas sampai ke bawah. Ini kita ada bore, lubang untuk ambil sampel. Dan setiap sampel tu kita ambil soil profile, kita tahu berapa dalam bahan itu ditemui. Ya. Baik, inilah saya nak tunjukkan bahawa apabila kita spill minyak dekat kilang, kita sedang bekerja, atau kita tuang diesel dalam lori sampah, atau di tapak pelupusan sampah, you bayangkan sampah yang sebanyak itu, bawah dia adalah cecair, leach, warna hitam. Bergerak tak masuk bawah tanah? Lepas sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapak itu dikatakan stabil. Apa dia buat? Buat rumah tak akhirnya? Atau buat tadika, atau buat highway? Siapa nak lalu situ? Kita juga. Sebab itu saya kata, municipal landfill tak boleh wujud lagi. Janganlah, hentikanlah buat landfill itu. Incinerator ada di setengah-setengah tempat, tapi hanya gajah duduk. Kalau tak pun gajah putih. Kita buat teknologi dekat Malaysia ni. Malaysian student did very well overseas lah. Balik sini bekerja, that's it. Happy with life, you know. You got to use this brain, you know. Kenapa ada kekangan kat situ nak gunakan Malaysian brain untuk buat ni. Macam saya old brain dah tak guna dah, hanya boleh share macam ni. Tapi we got ramai lagi rakyat Malaysia, orang muda yang hebat. Why don't we tap them? Saya tengok mechanical engineer bawa food panda. Come on. So we have got to use these people. These are capital resources. Orang-orang ini, anak-anak muda ini adalah modal insan yang sangat berharga in our country. Don't let them disappear in their career without putting some good. Yang ini boleh menjana career yang baik untuk mereka.
they can get the 5 digit, even 6 digit income if it is good. Ada kan setiap, bayangkan saya sebut dalam video lepas, setiap daerah ada integrated waste management system. Perkara ni tak berlaku, lepas tu kita menjana. It's a business untuk community. Allah Akbar. Tapi saya dah lepaskan apa yang saya nak sebut ini. Sekadar itu saja orang tua ni mampu, because I'm a nobody, tapi saya harap somebody yang ada mendengar ini dengan conscience yang clear, dengan qalbi yang jernih, untuk melihat perkara ni. I believe you can do something, especially academicians, students, dan juga hopefully some political leaders yang baik-baik, yang bukan berharapkan sangat kepada undi, tapi yang minta maaf lah, saya bukan nak sebut bab itu anyway. Dan kepada kontraktor, kawan-kawan kita kontraktor itu, saya harap video ini sedikit sebanyak yang ringkas ini dapat memberikan kefahaman. Kita kena faham, kita makan sayur, kita makan ubi, kita suka makan durian Musang King, kita makan nasi daripada padi, kita makan apa lagi, semuanya daripada tanah, dan bawah tanah itu kita tak pernah cek apa ada dalam. Nutrien mengalir bersama bahan-bahan toksik ini. Bahan-bahan toksik ini apabila dah begitu halus jisimnya, masuk dalam nutrien, masuk dalam akar pokok. Pokok apa? Durian Musang King. Kita beli durian ada minta SDS. Kita beli sayur bayam, sayur sawi, bak choy, favorite saya. Tapi dekat mana ditanam tu? Adakah tanah itu selamat? Ataupun ada over fertilizer dekat situ? Kita beli barang-barang ini, termasuklah ikan-ikan air tawar ni, kita tak pernah tanya apa konten bahan-bahan makanan yang mentah, yang fresh daripada orchard, daripada kebun-kebun. Kita tak lihat sekeliling kebun tu 3 km ada apa. Kita tak lihat aliran air bawah tanah tu dari mana, berpunca dari mana, rekahan gunung mana, what do you call it, bedrock mana. Inilah di antaranya. Baik, yang tadi tu, case tadi tu apabila dia tumpah, kalau kita dapat immediately serta merta, bila tumpah satu drum minyak tu tadi, serta merta kita angkat cangkul, kita keluarkan, kita bersihkan tempat itu. Daripada eksperimen kita dapat 1,5 hingga 2 drum tanah yang telah bercampur dengan minyak, dan tanah itu bersih sebab kita recover immediately. Kita bersihkan serta merta, tidak menunggu 1 hari, tidak menunggu 2 hari. Nampak tumpahan, nampak spillage, on the spot kita bersihkan. Kita dapat 2 drum saja dan kos tidak banyak. Tapi kalau kita biar lagi, kita biar, nampak berlaku. Biar ni tak lama, 3 hari je. Berapa banyak tanah yang tercemar dengan minyak kita kena recover? 14 meter cube. Lama lagi tunggu 2-3 bulan. Ini 2-3 bulan punya time sebenarnya, tapi saya tak boleh sebut kat sini. 3,000 meter cube tanah yang dah ada gas hydrocarbon, diesel to break down. Long chain hydrocarbon compound tu, minta maaf saya sebut long, diesel itu dia boleh berpecah halus disebabkan tindak balas dalam tanah. Diesel itu tadi dihadamkan oleh tanah menjadi elemen-elemen yang lebih halus, lebih kecil dan berserak, dan di antaranya menghasilkan gas. Ni kita biar setahun aja tau. Kita tak tahu Hulu Jenuh tu dah berapa tahun, berapa banyak, dah melibatkan apa? Air bawah tanah. Siapa nak bersihkan? Melibatkan air bawah tanah. Jadi apa yang kita nak buat? Ini di antara kaedah-kaedah. Saya tunjuklah sedikit. Saya bukan pakar dalam bidang ini. Ini ilmu daripada guru saya. Okay?
Di Germany banyak dulu buat pengalaman mereka mengalami benda lebih dahsyat daripada kita sekarang. Jadi kita belajar daripada dia. Yang saya heran, kita dah belajar daripada dia, kita kat sini kita buat apa hal? Mana Malaysian brains tu yang menduduki, yang berada di majlis, yang berada di agensi-agensi tertentu, dan di antara mereka politician. What have you done? Itu saya nak tanya, orang tua ni nak tanya je. Jadi all this adalah teknologi, teknologi yang dipanggil, contoh yang ni soil vapor extraction technique. Nak bersihkan tanah ni ada teknik dan ianya susah. Digunakan udara untuk pump. Ni mana ni? Ini air bawah tanah. Ini bukan gaung ya, bukan kolam ya. Ini sebenarnya yang biru hijau ni tanah yang mengandungi air yang tepu. Maksudnya tanah tepu dengan air. Macam you perak, you span you lap kereta tu, you rendam dalam air, you lepaskan. Ia masih span tapi dalam dia penuh air. Itu maksud groundwater ya. Dan kita kena blow out semua gas-gas keluar. Ini kenapa? Nak keluarkan gas. Volatile organic carbon, pernah dengar kan? Diesel punya gas breakdown dapat gas apa? Macam-macam ada. Okey, semuanya nak kena rawat. Ini berapa lama nak buat ni? Ini dia antaralah. I know kalau you pernah buat. Tapi yang saya pelik, dekat Perak tu, dia buat excavation dia. Saya nak tanya, betul lah excavation tu bukan salah, betul. Tapi selepas excavation tu, sepatutnya sebelum excavation tu, dia buat bore sampling. Tengok profil tempat itu. Saya rasa, saya yakin sedang buat. Tapi publish lah kepada public, supaya public tahu. Jangan senyap aja berita itu. Kita nak tahu what's happening kan. So, publish lah. Berita keluar satu je ketika ia ditemui. Lepas tu apa dia buat? Senyap. Keluarlah berita, okay? Baru nama telus, kan? So kita nak tahu lepas excavation tu, you check tak air bawah tanah kat sini, check tak soil sini, lepas tu check tak air bawah tanah, dan check tak sejauh mana dia dah mengalir kalau aliran ke sana, dan sejauh mana dia mengalir kalau aliran ke sana, dan apa ada dekat sana, kebun sayur ke, ladang kelapa sawit ke, apa dekat sana, sawah padi ke kat sini, sebelah sana, jauh dari tempat tu, aliran itu ke mana dan menjejaskan siapa, ini kita nak tahu. Okey, itulah saya harap saudara-saudara, kawan-kawan kita yang bekerja dengan syarikat-syarikat sampah ini nampaklah perkara ini. Setiap kali you masuk menghantar sampah ke dalam landfill, municipal landfill, sanitary landfill, tapak-tapak pelepasan sampah, walaupun yang sah, saya minta you bayangkan perkara ini sedang berlaku bawah tanah. Yang kita tak nampak, ialah kita busy, kita kerja penat kan, mana nak fikir bawah tanah. Kita fikir nak bayar bil, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, mana nak fikir bawah tanah. Tapi sedang tuan-tuan bekerja di tapak-tapak pelepasan sampah, lihatlah, carilah kesan-kesan cecair hitam yang mengalir. Itulah punca masalah. Itu trik dia. Cecair warna hitam, ada yang pekat, ada yang cair, berbau kuat, dan ia mengalir seperti satu cecair lendir di tepi-tepi sampah yang lama, yang belah bawah. Cek tengok. Dan kalau kita bersihkan cepat, nampak? Ini paling baik. Kalau berlaku tumpahan, bersihkan cepat. Paling lama pun 1 jam hingga 2-3 jam atau 4 jam lah yang kita ambil. Ya. Kos dia tak banyak. Kos alat, kos mungkin excavator, ya, yang macam berlaku di Sungai Cenor itu, Ulu Cenor itu. Tapi kalau kita excavate, pakai excavator, 1 minggu baru permukaan saja. Tapi kalau kita berlaku tumpahan itu, seminggu kita tunggu sekejap, seminggu kita dapat berapa banyak, berapa tan tanah bercampur dengan minyak. Dan kalau kita buat site assessment, kita buat SVE, soil vapor extraction, paling murah yang pernah saya tahu, ini pun hanya melibatkan 1
tong drum minyak diesel. 1 tong drum minyak diesel ni dia. Melibatkan dia ni saja. 1 tong drum saja. Kos dia macam tu. You bayangkan berapa besar kawasan pelupusan yang dipaparkan dalam berita. Agaknya dapat ke 25,000 ke 250,000. Ini yang dalam TV itu bukan 1 tong drum. Yang ni cerita 1 tong drum minyak diesel tumpah. Ini kos dia. Dan 6 bulan sehingga 2 tahun masa yang diperlukan. Tapi kalau dah melibatkan air bawah tanah, sampai 5 tahun tak selesai lagi. Dia kena pasang barrier, upstream, downstream, barrier, pump, treat, upstream, downstream, pump, treat, hantar balik air itu upstream supaya air di upstream itu bersih, dan ada diversion dekat situ. Nak semak itu pun aja makan masa lama. Setakat mana air bawah tanah itu tercemar, nak semak tu aja, nak buat bore sample, nak buat grid, nak buat bore, dah masa lama dah. 1 tong drum minyak diesel. Ceritanya ni. Apa yang berlaku tu? Jadi inilah saya harap dengan video ini kawan-kawan kita yang melakukan kerja-kerja murni mengangkut sampah-sampah domestik, sampah-sampah industri ke tempat-tempat yang ditetapkan itu, tolonglah jangan merasa kecil hati dengan apa yang saya sebut ini. Kongsikan video ini supaya kita sama-sama faham. Kita tidak ingin menuding jari pada siapa-siapa. Berlakunya perkara-perkara seperti di Ulu Cenor dan sebagainya itu adalah kehendak orang tertentu, bukan kehendak kita. Orang tertentu itu, saya nak tanya, sanggup ke bayar ini? Kita hanya bekerja membawa seperti mana diarahkan. Tapi dengan ada kesedaran ini, saya harap kita dapat menghindarkan perkara-perkara macam ni. Saya minta maaf terutama sekali rakan-rakan kita yang melakukan kerja-kerja pembersihan, yang membersihkan kawasan bandar kita, membuang sampah-sampah dalam lori-lori pengangkut ke tapak-tapak pelupusan sampah. You merupakan orang-orang yang melakukan kerja yang mulia. Ya, dan saya sangat hormat kerana saya tidak mampu melakukan kerja itu. Dengan itu saya keluarkan video ini untuk kita faham, kita sama-sama menganalisa, kita tengok kerja kita tu bagaimana keadaannya dan hasil kerja kita itu apa yang berlaku. Tapi kita perlu teruskan kerja itu. Kita mohon agar ada pihak-pihak yang membuat keputusan di peringkat atasan supaya mengubah infrastruktur pengurusan sampah di negara kita. Itu saja yang saya harap, supaya sampah menjadi tenaga, sampah menjadi bahan yang diguna semula. Itu saja yang saya mohon. Jadi kita sama-sama berfikir, jangan kecil hati saya buat video ni kerana kes itu. Jadi saya mohon maaf daripada semua. I thank you YouTube. I thank you all the subscribers and the viewers. Tolong sebarkan kepada kawan-kawan supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang sedikit ilmu yang saya share ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, insyaAllah kita jumpa lagi in the next video.